Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Afiq Rifki bin Tuan Muhammad Mawardi bersama rakan saya iaitu Muhammad Syafiq Firdaus bin Muhammad Syafiq akan melaksanakan pembentangan bagi showcase kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna iaitu KPPB bagi wakil Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Kursus yang dilaksanakan secara interdisiplinari iaitu antara kursus PJMS 3063 iaitu Kurikulum Pendidikan Jasmani dan Kaedah Pengajaran bersama PKS 3063 iaitu Kaedah Pengajaran Pendidikan Kesihatan. Hasil pembelajaran kursus iaitu CLO yang difokuskan bagi kursus PJMS 3063 iaitu mereka bentuk bahan bantu belajar untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani secara berkumpulan. Seterusnya, membentangkan langkah-langkah bagi menangani isu dan cabaran mata pelajaran pendidikan jasmani. Manakala bagi PKS 1093 iaitu membentangkan rancangan pengajaran harian pendidikan kesihatan menggunakan pedagogi yang sesuai mengikut tajuk dalam sukatan pelajaran. Seterusnya, mereka bentuk bahan bantu belajar untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran pendidikan kesihatan secara berkumpulan. Seterusnya adalah the big idea di antara gabungan PJMS 3063 dan PKS 3063 itu adalah Innovation in Health and Physically Education ataupun InnoHealth. Di sini terdapat beberapa soalan, itu essential question. Yang pertama ialah bagaimana inovasi dapat membantu guru dalam menyampaikan PDPC, PJ dan PK? Bagaimana guru PJ dan PK menangani cabaran PDPC dalam abad ke-21? Yang ketiga, apakah pendekatan atau kaedah yang boleh dilaksanakan bagi memastikan murid dapat menguasai kemahiran dalam PJ dan PK? Yang keempat, bagaimana guru boleh memenuhi keperluan murid dalam PDPC, PJ dan PK? Dan yang terakhir, itu yang kelima, mengapakah guru dan murid perlu lebih kreatif dan boleh berkolaborasi dengan lebih global dalam memartabatkan PJ dan PK? Seterusnya, pengetahuan ataupun knowledge. Yang pertama iaitu konsep, teori dan jenis-jenis pembelajaran PJ dan PK. Seterusnya, kemahiran dalam aktiviti PJ-PK. Yang ketiga, kemahiran efektif dalam PJ dan PK. Dan yang keempat, penggunaan aplikasi internet dalam PD-PDT. Dan yang kelima, kepentingan PJ-PK terhadap masyarakat. Seterusnya ialah kemahiran ataupun skill. Antaranya ialah menganalisis, menghubungkaitkan, mencipta domain, berkomunikasi dan interaksi, kemahiran sosialiti, mengenal pasti dan yang terakhir merancang. Seterusnya adalah tahap penguasaan 6C. Yang pertama iaitu karakter ataupun sahsiah, mengaplikasikan cara belajar iaitu learning to deep learn. Seterusnya kepentingan digital ataupun leveraging digital. Seterusnya komitmen, pengorbanan, ketekunan, ketabahan dan kerajinan. Dan seterusnya tanggungjawab diri dan integriti diri dalam tugas. Seterusnya adalah citizenship, iaitu kewarganegaraan. Perspektif menyeluruh, iaitu individu dan masyarakat. Seterusnya memahami keperluan manusia mengikut persekitaran. Yang ketiga, mencari alternatif yang signifikan dalam PD-PDT mengikut persekitaran global. Dan seterusnya, pemanfaatan digital dalam PD-PDT. Yang ketiga ialah collaboration, iaitu kolaboratif, mewujudkan perhubungan positif dengan pihak luar seperti sekolah, PPD, JPN dan KPM. Seterusnya, kerjasama berkumpulan dalam setiap lakuan. Seterusnya, komunikasi dan interaksi yang berkesan ketika berurusan. Yang keempat, menekankan budaya nilai-nilai murni dalam kemahiran sosial. Dan seterusnya, manfaat
kemodenan teknologi digital. Seterusnya ialah communication, iaitu komunikasi. Komunikasi dan interaksi berkesan yang mengutamakan nilai-nilai murni. Seterusnya, kelancaran dan kefasihan mengikut keperluan agenda lakuan audien. Seterusnya, perbezaan dan kepentingan komunikasi multimodal. Dan seterusnya, kemahiran berkomunikasi dan interaksi dalam dunia digital. Seterusnya ialah kreativiti, itu mengaitkan kepentingan PDPDT PJPK dalam dunia kehidupan manusia. Seterusnya, mewujudkan PDPDT PJPK yang berkesan di luar bilik darjah. Seterusnya, membuka peluang dan memperkenalkan PDPDT PJPK, cara lain dalam PDPDT PJPK. Dan seterusnya, melahirkan idea baru dan penyelesaian baru dalam PDPDT PJPK. Dan yang terakhir iaitu critical thinking ataupun pemikiran kritis, iaitu bagi mengenal pasti idea-idea baru dalam PDPDT PJPK. Seterusnya, membandingkan idea lama dan idea baru serta membentuk program baru yang berkesan. Seterusnya, menganalisis program yang dibentuk bagi meningkatkan PDPDT PJPK. Kemudian, mencipta idea dan program-program baru berorientasikan PJPK. Dan seterusnya, menilai program melalui penyebaran program PJPK dalam pelbagai sumber multimedia. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada bukti pentaksiran. Baiklah, berikut merupakan hasil pembelajaran kursus iaitu CLO yang difokuskan. Bagi bahagian pengenalan, PDPT PJPK tidak hanya melibatkan pengajaran di bilik darjah sahaja. Pendidikan PJPK sebenarnya berlaku setiap masa dan tempat, bermula dari bangun tidur sehingga manusia tidur semula, dan tidur manusia itu juga ada dalam PDPT PJPK. Hal ini menunjukkan bahawa PJPK amat penting kepada manusia. Baiklah, berikut merupakan evidence tugasan kumpulan yang dihasilkan oleh kumpulan PJAMS 3093 dan PKAS 3093. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada plan pembelajaran, iaitu aktiviti pembelajaran. Untuk plan pembelajaran ini menggunakan format where to, iaitu W sikatan kepada where dan why, iaitu arah tuju program tersebut. H, hook dan hold, iaitu menarik minat pelajar. E, equip, iaitu mencipta idea baru. R, rating, reflect, revise, iaitu kebebasan bagi pelajar dalam melontarkan idea. E, evaluate, pembelajaran penilaian ke diri. T, tailored, keperluan pengetahuan sedia ada pelajar. Dan O, organize, iaitu cara pengurusan program. Baiklah, sekarang kita akan pergi satu persatu kepada pelan pembelajaran ini, iaitu yang pertama W, iaitu arah tuju program ini, iaitu menjadikan ilmu PJPK sebagai satu amalan penjagaan kesihatan kepada semua manusia. Yang kedua, memartabatkan mata pelajaran PJPK yang sering dipandang serong oleh guru-guru di sekolah. Dan yang terakhir, mempelbagaikan cara PDPT dalam mata pelajaran PJPK. Untuk hook, iaitu menarik minat pelajar melalui membentuk proses PDP PJPK yang mampu menarik minat murid pelajar untuk belajar. Mencipta ABM PDP yang lebih mudah dan ringkas tetapi lebih mudah difahami. Menganalisis beberapa contoh alat bantu mengajar PDP PJPK dan memilih ABM PDP PJPK yang terbaik untuk diubah sesuai mengikut keupayaan murid. Dan yang terakhir, berkongsi idea dan contoh peralatan yang boleh diubah sesuai menjadi produk inovasi dalam PDP PJPK. Seterusnya kita pergi pada E, iaitu mencipta idea baru. Aktiviti menganalisis contoh-contoh RPH sedia ada
bagi setiap komponen PJPK dan kemahiran bahasa untuk menarik minat serta produk yang dihasilkan. Perbincangan kumpulan berdasarkan pengalaman dan pemerhatian kepada perkembangan kepentingan PJPK kepada manusia. Dan yang terakhir iaitu aktiviti eksplorasi pengetahuan dan kemahiran aktiviti PJPK yang lebih berkesan dalam membentuk PDPT yang positif terhadap pelajar. Sekarang kita pergi kepada R iaitu kebebasan pelajar melontarkan idea, iaitu pelajar akan bebas memilih dan menentukan idea projek yang ingin dilaksanakan. Pelajar juga bebas menentukan objektif mengikut pengetahuan sedia ada pelajar dan kemahiran serta minat yang dimiliki. Kebebasan ini akan memberi keyakinan kepada pelajar untuk melahirkan produk yang berkualiti. Contohnya, iaitu pembelajaran pendidikan diri, pelajar terlibat secara aktif dalam program akan dapat melihat tentang hasil kerja yang dilakukan sama ada terbaik atau sebaliknya. Keputusan penilaian bergantung kepada perbandingan yang dilakukan oleh individu atau kumpulan yang lain. T iaitu keperluan pengetahuan sedia ada pelajar mencipta idea baru. Itu dapat mengenal pasti tahap ilmu, pengetahuan dan kemahiran pelajar ataupun multiple intelligence sepanjang proses PDP berlangsung. Dan yang terakhir iaitu O, cara pengurusan program, itu melaksanakan setiap aktiviti dengan membuat persiapan yang terperinci iaitu perancangan, pelaksanaan, kemenjadian dan postmortem. Baiklah, sekian sahaja pembentangan showcase kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna daripada Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan IPJ Kadir I. Sekian, terima kasih.